Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton SIPT hari ini tepat jam 4.30 petang bersama dengan saya Syarul Islam. Hari ini kita akan kongsikan kepada anda 3 fakta menarik berkenaan dengan TVET. Yang pertamanya, tahukah anda sebenarnya gaji keluaran ataupun graduan TVET ini lebih lumayan berbanding dengan graduan universiti? Itu yang pertama. Yang keduanya, tahukah anda sebenarnya menurut kajian berdasarkan graduan TVET di Malaysia ini sebenarnya permintaan bagi graduan TVET itu lebih tinggi berbanding dengan graduan universiti. Dan fakta yang ketiga saya ingin kongsikan kepada anda, graduan TVET juga berpeluang untuk menjadi usahawan dengan kemahiran tambahan sedia ada. Jadi hari ini sebenarnya topik yang sangat menarik, topik yang sangat boleh kita kongsikan bersama kepada anda, iaitu berkenaan dengan TVET mencorak masa hadapan. Tapi sebelum kita nak berbincang berkenaan dengan itu, kita nak meninjau dulu keadaan di Universiti Putra Malaysia, sebab katanya 1 Mac hari itu mereka sudah menerima kemasukan pelajar ke dalam kampus. Jadi kita nak tengok apa yang sedang terjadi di UPM. Kita kembali selepas ini. Dan selain daripada itu juga, kita dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar dan juga kita juga dengan Majlis Perwakilan Kolej, kita nak pastikan juga apabila pelajar sampai ke blok, kita ada sediakan drop off point di setiap blok. Kita nak pastikan supaya tak adalah waris naik ke blok kan, jadi kita sediakan drop off point yang mana petugas-petugas dalam kalangan Majlis Perwakilan Kolej dan juga pelajar-pelajar yang bertugas akan membantu pelajar-pelajar kita untuk membawa naik barang ke blok masing-masing. Jadi saya tak langsung dia akan mengurangkan kontak di antara pelajar dan juga orang awam termasuk ibu bapa, dan kita nak pastikan jugalah ibu bapa pun selesa dan gembira dengan kemasukan pada hari ini. Rasa susah juga sebab dari zaman diploma pun memang online, so memang agak pembelajaran agak terhad lah, untuk kurang faham. Dan melalui jika pelajar ke kelas melalui fizikal, pembelajaran face to face lagi memudahkan pelajar lah. Was-was jugalah sebab dengan kes yang meningkat sekarang. Jadi kita nak lepaskan anak tu, takut kat sini pun pada kes kan. Kalau ikutkan Selangor ni pun kes dia pun tinggi kan. Jadi kita macam takut juga. Tapi kalau belajar melalui online tu, dia macam kurang mesra dengan kawan-kawan lah. Tak dapat rasa suasana pembelajaran sebetul di kampus sini lah. Jadi rasa tu ada rasa gembira dan ada rasa macam kurang selamat jugalah. Takut juga. Takut was-was lah kata orang kan. Baik, TVET bukanlah satu perkara yang asing di negara kita hari ini, kerana cuma ia sebenarnya disalah erti. Ada yang berkata yang masuk ke dalam bidang TVET ini hanyalah mereka yang kurang berkelayakan dalam bidang akademik, dan jadi sebab itulah mereka masuk ke bidang TVET. Namun sebenarnya stigma itu sudah lapuk dan kita kena bersihkan, dan hari ini bagi membersihkan stigma yang agak tenggelam itu, kita akan bersama dengan 2 orang figura, iaitu Puan Teknologis Zainab Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, dan juga saudara Izzat Zikri Kamaruzaman, YDP MPP Politeknik Kebangsaan ataupun pelajar daripada Politeknik Sultan Salahuddin Afzal Shah. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puan, kalau kita cakap pasal TVET ni, sebenarnya orang dah kenal lama pasal TVET. TVET ni adalah hands on. TVET ni adalah pelatihan pendidikan dan juga technical dan vocational dan sebagainya. Tapi kurangnya berkenaan dengan apa sebenarnya TVET itu sendiri, Puan? Okey.
Terima kasih Syairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton-penonton sekalian, saya rasa mungkin saya boleh menerangkan definisi TVET ni dengan cara yang mudah untuk kita fahami. Kemudian kita tengok dari segi praktikal dia bagaimana TVET ni masuk ke dalam diri kita lah, insya-Allah ya. Baik. So saya mulakan dengan definisi TVET kerana TVET ni ialah perkataan bahasa Inggeris, Technical and Vocational Education and Training. Jadi dalam bahasa Melayunya pendidikan dan latihan teknik dan vocational. Baik. Jadi saya fokus kepada perkataan pendidikan dan latihan. Maknanya bila kita belajar bidang TVET ni, dia akan fokus kepada teori dan praktikal. Ya. Ilmu dan kemahiran digabung jalin bersama. Dan bila kita menyentuh tentang teknik vocational tu, sebenarnya dia merujuk kepada pekerjaan. Bila kita belajar TVET ni, dia mesti ultimate aim dia ada hujungnya ke lapangan pekerjaan, kepada kita untuk menceburi pekerjaan. Baik. Jadi itu yang sangat penting, dan saya nak beri satu lagi tip yang kita kena masukkan dalam diri kita untuk bila kita ambil TVET ni. Ya. Kita kena sentiasa fikir, apakah saya nak bekerja, bidang manakah saya nak bekerja tu. Pekerjaan apa yang saya nak buat. Barulah kita patah balik untuk memilih apakah bidang pengajian yang kita nak ambil. Jadi untuk TVET, selalu fikir kerja dan kita patah balik. Yeah. Kemudian satu lagi tip Syairul, saya pernah kongsi dengan Syairul, ialah pasal yang hearts on, minds on dengan hands on. Yeah. Orang selalu ingat TVET hands on dulu. Baik. Tapi sebenarnya dia ialah hearts on dulu. Hati kita kena minat, hati kita kena suka bidang tu. Baik. Kemudian minds on, baru kita punya mind tu akan tune, kita akan fikir bagaimana nak menyelesaikan masalah, fikir untuk berkreatif, barulah kita boleh menggerakkan tangan kita hands on kepada melakukan perkara tersebut. Ya. Itu 3 perkara sangat penting. Itulah dunia TVET. Ya, baik. Kalau kita ikutkan saudara Izzat sendiri yang sedang berkecimpung dalam dunia TVET sendiri pun dan juga sedang dalam latihan industri. Jadi macam mana sebenarnya Izzat melihat industri TVET ini dan sudut pandang sebagai seorang pelajar dan juga kelebihan dalam bidang TVET ini sendiri, Izzat? Okay, terima kasih Syarul atas soalan. Jadi saya sekarang ini masih sebagai pelajar tahun akhir di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dalam jurusan kejuruteraan elektronik perubatan. Dan sebagai seorang pelajar, apa yang saya boleh katakan ialah TVET ini sendiri sebenarnya melengkapi pelajar tersebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini daripada 2 faktor, iaitu teori dan juga praktikal. Saya tidak kata teori itu tidak penting, namun dalam TVET itu sendiri, seperti yang teknologi Zainab ada katakan tadi, memberikan pengalaman hands-on itu lebih daripada teori, kerana itulah TVET sebenarnya. Saya beri contoh di dalam institusi politeknik itu sendiri. Dalam masa 8 jam waktu pelajaran, 6 jam diperuntukkan untuk pelajar itu berada di bengkel berbanding di dalam kelas untuk belajar teori. Dan itulah yang saya katakan tadi, TVET ini memberikan pengalaman hands-on lebih kepada pelajar TVET itu sendiri, tidak kira sama ada dari segi fabrikasi logam, daripada segi kimpalan, automotif, elektronik, daripada sekecil-kecil skru untuk mainboard di dalam elektronik punya board, sehinggalah ke sebesar-besar skru di pesawat ataupun kapal laut. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh katakan tentang TVET daripada kacamata seorang pelajar. Baik, terima kasih. Satu penjelasan yang sangat jelas sebenarnya. Tapi tadi Puan Zainab, Puan ada menyentuh berkenaan dengan daripada awal kita kena minat kepada bidang yang kita nak ceburi itu. Satu persoalan yang saya daripada dulu sampai kini agak meragukan kepada mereka ini, ada kalanya mereka masuk ke dunia TVET ini atas pilihan ibu bapa. Daripada sekolah menengah, habis SPM, terus masuk ke diploma melalui UPU. Jadi mereka punya pilihan itu terhadap bidang tersebut. Jadi saya kira kalau kita nak menumpukan kepada bidang TVET daripada peringkat awal, itu satu langkah yang agak tertumpu ke satu bidang, dan andai kata tak ada minat selepas 3 tahun tu, macam mana Puan? Okey, tentang minat saya kira untuk sekarang ini itulah cabaran dia, nak bagaimana nak memupuk minat. Saya melihat tanggungjawab memupuk minat ni betul seperti yang Syarul kata tu, bukan bergantung kepada pelajar itu sahaja, dia keluarga pun dan masyarakat. Okey, saya ambil contoh macam untuk TVET peranan keluarga untuk memupuk minat kepada TVET ni kena ada kesediaan. Kita kena dedahkan mereka tentang bidang-bidang yang ada. Tidak cukup dengan pembacaan.
perceritaan, kan? Penceritaan. Kita kena bergaul dengan contohnya macam Izzat yang dah mengambil bidang TVET. Kita bergaul dengan mereka-mereka yang telah mencuburi, mengetahui selok-belok bidang TVET dan boleh timbul minat. Kemudian TVET macam contoh tajuk kita ni, TVET masa depan ini. TVET masa depan ni dia banyak teknologi dan sekarang teknologinya adalah teknologi digital. So satu lagi perkara saya rasa untuk mencuburi bidang TVET ni, kita kena, tadi kita ada bincang tentang STEM. Mata pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Kalau di sekolah tu tentang biologi, tentang bahan kimia, tentang matematik, dia kena apa orang kata bertungkuh lumuslah mempelajari mata pelajaran tersebut. Dan sekarang kalau teknologi, apa yang ada sekarang ialah programming, coding. Kena ibu bapa kena menyalurkan anak dia untuk minat perkara-perkara tersebut. Kerana di sebalik, contohnya di sebalik handphone kita, di sebalik iPad kita adalah programming. Dan ini adalah teknologi yang mana kita kena mendepani. So saya melihat bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang besar untuk menyalurkan anaknya kepada TVET, dan masyarakat juga mempunyai apa orang kata tanggungjawab yang besar untuk mengajak semua masyarakat kita mencuburi perkara-perkara yang melibatkan TVET dan pendidikan. Betul. Jadi saya kira teknologi dengan kehidupan masa kini tidak boleh lari jauh sendiri pun. Jadi saya kira minat dan juga teknologi itu bergerak seiring dalam masa kini. Tapi kalau di sudut pandang Izzat sendiri sebagai seorang pelajar, apa yang dapat dikongsikan dengan para penonton Lensa IPT hari ini berkenaan dengan kelebihan siswa politeknik ini sendiri yang menyumbangkan ataupun menyediakan graduan TVET terbesar di Malaysia? Okay, terima kasih Syarul. Jadi saya ingin kongsikan kepada penonton sekalian, sebenarnya untuk institusi politeknik dan kolej komuniti secara keseluruhan mempunyai 140 institusi, di mana politeknik Malaysia terdapat 36 buah politeknik dan juga untuk kolej komuniti ada 114. Dan tidak silap saya, Tan Haji Zainab, akan ada satu lagi kolej komuniti satelit di Parit Sulong. Itu yang terbaru, Parit Sulong. Saya ingin bermula bagaimana sebenarnya institusi ini menjadi penyedia TVET terbesar negara. Dahulu saya bermula dengan diploma sains dan saya tidak pernah terfikir langsung untuk berada di dalam bidang TVET ini sebagai seorang pelajar. Jadi atas saranan daripada ibu dan arwah ayah pada ketika itu, dia membawa saya ke Politeknik Shah Alam untuk mendaftar sebagai seorang pelajar. Dan pada ketika itu saya nampak bahawa teknikal ni main dengan screwdriver saja waktu tu. Belum nampak lagi secara besarnya. Dan kita perlu faham bahawa matlamat sistem politeknik ini ialah untuk melahirkan graduan holistik. Dan kita kena faham juga apa maksud holistik. Holistik ialah secara menyeluruh. Daripada ilmu akademik, daripada ilmu praktikal, persiapan sahsiah diri dan juga kepimpinan. Dan di politeknik inilah saya belajar dan membina jati diri. Dalam masa yang sama saya mengorak langkah di dalam alam pekerjaan. Dan percayalah bahawa TVET ini sebenarnya membuka ruang yang sangat luas dan peluang itu terlalu banyak kepada para pelajar yang akan bergelar graduan, di mana di luar sana industri, kerana saya sekarang ini berada di tahun akhir dan sedang menjalani WBL ataupun Work Based Learning di industri, sebenarnya ruang pekerjaan itu sangat luas dan mereka membuka peluang kepada pelajar-pelajar lebih-lebih lagi di dalam bidang TVET. Itulah sebenarnya peluang. Satu cerita yang sangat manis untuk dikongsikan bersama sebenarnya. Tapi kita banyak lagi cerita yang kita nak congkil daripada dua figura hari ini. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Baru-baru ini telah berlangsung majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Universiti Malaya dan WWF Malaysia mengenai pemeliharaan biodiversiti dan pembangunan mampan di Malaysia. Majlis yang berlangsung di bangunan Rimba Ilmu Universiti Malaya ini merupakan kerjasama jangka panjang pertama mereka dalam usaha mewujudkan platform kerjasama, meneruskan penyelidikan cemerlang serta meningkatkan kemunculan pengetahuan baharu.
Kerjasama di antara dua pihak ini melibatkan penyelidik daripada Fakulti Sains seperti Dr. Amy Ten Yi Hui daripada Institut Sains Biologi yang banyak terlibat dalam usaha pemeliharaan haiwan laut, terutamanya spesies jerung dan pari. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaya, Profesor IR Dr. Shaliza Ibrahim berharap usaha sama ini memberi impak yang cemerlang terutamanya penyelidikan dalam usaha meningkatkan pemahaman tentang kepelbagaian jerung dan pari di Malaysia. Majlis turut dihadiri oleh Pengarah Eksekutif WWF Malaysia, Cik Sofia Lim. Alhamdulillah, kita tadi sudah bercakap berkenaan dengan TVET secara asasnya dan juga penjelasan daripada perkongsian daripada Izzat sendiri membuka mata kita sebagai rakyat Malaysia untuk faham apa sebenarnya TVET ni yang perlu kita fahamkan betul-betul. Tapi kalau kita ikutkan sekarang ini teknologinya berubah, Puan Zainab, daripada teknologi hands-on, sekarang ni teknologi menggunakan jari aja. Jadi Internet of Things, Big Data dan semuanya, saya kira itu satu teknologi yang baru yang perlu difahamkan dengan lebih terperinci daripada golongan masyarakat kini. Jadi apa persediaan Politeknik ke arah itu, Puan? Okey. Sebelum tu ya Syarul, saya nak cerita sedikit tadi yang tentang teknologi dah berubah kan. Sebab dahulu kita selalu menyamakan TVET ni dengan 3D. Dangerous, difficult and dirty. Okey. Sekarang ni TVET seperti yang Syarul cerita tu, dia banyak teknologi di hujung jari. Dia banyak berunsur Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Ya. So, sekarang ni dunia TVET masa depan, mencorak masa depan adalah lebih kepada innovation, immersion. Saya nak bawa 3I. Innovation, immersion and interactive. Kerana dunia TVET ni dia banyak nanti penggunaannya adalah manusia dengan manusia. Gadget tu, teknologi itulah yang mana orang TVET perlu menguasai. Saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh dalam kilang pembuatan kereta dahulu. Ya, mekanik tu dia akan pakai goggles, dia akan pegang alat kimpalan, kemudian dia akan membuat kimpalan terus kepada badan, yang badan kereta tu yang agak bahaya. Tetapi sekarang tangan robot yang akan buat kimpalan tersebut. Dan di manakah juruteknik atau mekanik tu? Dia duduk dalam bilik aircon, berhadapan dengan komputer. Tangan ni menekan-nekan programming supaya tangan robot itu bergerak membuat welding. Okey, tu contoh yang sekarang kita dah ada. Saya nak bagi satu contoh pula yang cerita orang perempuan pula. Perempuan pula. Cerita mak-mak nak masak. Okey. Kan, dulu-dulu kalau mak-mak nak masak, apa dia kena buat? Dia kena buat list, tengok peti sejuk. Apa ada dalam peti sejuk, apa yang tak ada. Dia buat list, naik kereta, naik bas, pergi market, beli benda, balik, basuh semua, baru dia boleh masak. Percayalah, teknologi baru dalam dunia sekarang ialah sama juga. Mak buka pintu peti sejuk, dia bercakap dengan peti sejuk. Pesanan sekarang, dia kata carrot 1 kilo, contohnya. Ayam seekor, kobis 1 kilo. Lepas tu dia akan kata, okey, pesanan tutup, contohnya. Dalam masa sejam, dalam masa sejam, apa akan berlaku? Mak relax-relax, ibu relax, depan courier service sampai, barang-barang sampai. Kerana peti sejuk tersebut yang telah berteknologi, dia ada big data, dia ada Internet of Things dan dia telah membuat satu punya programming artificial intelligence, membagi maklumat dan rangkaian-rangkaian logistik menyampaikan kepada courier service sampai ke kita. So itu adalah dunia teknologi masa depan. So persediaan dia kena buat dari sekarang. Orang kita kena mahir dengan teknologi. Ceburlah TVET sekarang. Okey, baik. Terima kasih. Itu satu cerita yang kita boleh tergamam juga dengar. Tapi tadi Puan ada sebut berkenaan dengan apabila kimpalan kereta itu sudah bertukar atau beralih ke arah robotik ataupun artificial intelligence AI. Jadi peluang pekerjaan itu saya kira Izzat agak terhad. Sebagai
pelajar, apa yang Izzat nampak graduan TVET ni mudah dapat pekerjaan ke? Adakah Izzat setuju dengan perkara itu ataupun Izzat ada pendapat yang lain berkenaan dengan Okey, terima kasih Syahrul, Puan Zainab. Sebenarnya kita perlu melihat secara harfiah lah. Mana kata secara fizikalnya memang betul. Sekarang kalau dulu di highway memang ada jurutol dan sekarang ini semua tercenggu RFID dan smart tag. Hilang jurutol. Betul. Adakah hilang pekerjaan dia? Sebenarnya kita tidak melihat terus kepada satu sudut. Kita perlu melihat di luar daripada kepompong tersebut. Macam saya katakan, sekarang ini saya berada di tahun akhir di latihan industri ataupun work-based learning. Yang saya nampak di dalam bidang yang saya ceburi iaitu Medical Electronic Engineering, di mana industri ini memerlukan pakar yang memang khusus di dalam bidang tersebut. Contohnya, kalau di hospital ada ventilator, ada hemodialysis unit, ada MRI. Setiap mesin tersebut memerlukan seorang jurutera yang memang pakar berkenaan dengan mesin tersebut. Mana kata dia dengar je bunyi, dia tahu masalah tu dekat mana dan dia boleh baiki. Itu yang diperlukan sekarang. Itu di bahagian medical. Kita tidak nampak, saya tidak menceritakan lagi tentang bidang perkapalan, bidang aeronautika, aerospace, kulineri. Semua itu memerlukan sebenarnya seorang jurutera. Sedangkan di rumah, ibu-ibu kita itu adalah jurutera yang menggerakkan rumah tersebut. Allah. Itu yang saya cerita macam Puan Zainab tadi lah. Dia tu jurutera lah, engineer lah kan. Dia order, dia sejuk, apa nak masak hari ini. Okey. Itu berkenaan dengan peluang pekerjaan. Dan saya ingin kongsikan sebenarnya di mana Politeknik Shah Alam, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah telah menjalinkan satu usaha sama dengan syarikat yang sedang saya WBL ataupun Work Based Learning ini di dalam program Industrial on Campus IOC, di mana syarikat ini SAZMED CAE SAZMED merupakan syarikat Bumi Putera di dalam bidang medical supply, troubleshooting and repairing, menjadi antara yang pertama di Politeknik Malaysia dan juga College Community lah. Saya kira yang akan meletakkan bengkel ataupun memberi ruang kepada pelajar-pelajar di Politeknik Shah Alam itu sendiri untuk merasai pengalaman membaiki mesin hospital, kerana di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ada kos untuk Medical Electronic Engineering dan saya kira itu merupakan satu usaha yang menyokong ke arah TVET negara. Sebab kita perlu tahu, Syahrul, saya ingin tambah satu lagi. TVET merupakan salah satu cabang untuk negara kita mencapai negara berpendapatan tinggi. Dan kita selaku penggerak dan rakyat harus menyokong usaha kerajaan ke arah itu. Baik, Izzat. Kalau kita nak menyokong usaha kerajaan ke arah memperkasakan TVET ni, Puan Zainab, apa antara cabaran ataupun isu yang kita hadapi dalam ke arah itu? Okey. Untuk itu untuk maklumanlah, negara kita mempunyai 11 kementerian yang terlibat dalam program-program TVET. Maknanya daripada penawaran program sepenuh masa, ada program-program upskilling, reskilling dan juga ada program pembelajaran sepanjang hayat. Jadi penyelarasan ini adalah sesuatu yang kita perlukan dan alhamdulillah kita telah pun mempunyai majlis TVET negara yang mana jabatan kami, Jabatan Politeknik dan College Community adalah merupakan sekretariat bagi Majlis TVET Negara, yang Majlis TVET ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan menteri kami adalah Menteri Peneraju untuk Majlis TVET Negara. Jadi dalam usaha-usaha itu, macam kita cerita tadi tentang persepsi, contohnya persepsi negatif dan sebagainya, kita akan mengatasi perkara-perkara ini dengan pelan-pelan tindakan. Kita juga dalam masa terdekat ini contohnya mempunyai pelan tindakan untuk penjenamaan TVET. Kerana itu sesuatu yang perlu, macam kita cerita tadi, nak tukar persepsi orang daripada 3D yang saya sebut kepada 3I. Kita perlukan satu plan jangka panjang untuk mengatasi persepsi yang negatif ini dan mengajak rakyat kita tidak ketinggalan, kerana TVET mencorak masa depan ekonomi negara. Bukan sahaja itu, hubungan luar, untuk perdagangan, semuanya akan bergantung kepada teknologi 4R dan digital ini. Okey, baik. Jadi kalau dari segi kepakaran, saya kira di dalam negara ini sudah mencukupi ataupun berlebihan atau bagaimana, Puan? Saya kira belum lagi. Kalau kita kira dari segi pelajar yang mengambil TVET, kita ada ruang untuk penambahan. Kerana kita nak bergerak daripada
TVET yang kita kata 3D tadi kepada TVET yang 3I tadi, kita memerlukan lebih banyak komponen STEP dan kita mengajak pelajar-pelajar dan pada level diploma dan ijazah untuk menceburi di situ. Jadi ada banyak lagi ruang-ruang kosong di pusat-pusat pendidikan tinggi yang mana boleh diceburi ya. Jadi kena tingkatkan minat. Baik. Kemudian kita pun juga jangan lupa kita juga bersaing untuk ekonomi di ASEAN. Kita bersaing. Contohnya semua orang sedar sekarang bahawa Indonesia sedang naik. Di mana pelabur-pelabur luar negara ramai yang berpusu-pusu ke Indonesia. So bersaing dengan Malaysia. Jadi Malaysia tidak boleh ketinggalan. Kita kena meningkatkan kita punya modal insan negara kita ini. Baik. Bagi mungkin penghujung soalan bagi Lensa IPT hari ini, kita ingin bertanyakan kepada Saudara Izzat berkenaan dengan saranan Saudara Izzat kepada generasi sekarang ini, generasi Z yang masih lagi mencari hala tuju nak ke mana untuk menyambung pengajian di bidang universiti itu sendiri. Okay, terima kasih Syahrul. Saranan saya kepada generasi Z ataupun saya boleh kata adik-adik lah, adik saya. Sebenarnya jangan pandang bahawa bidang TVET ini adalah bidang yang terakhir ataupun untuk kelompok-kelompok yang tercicir. Bukan sebenarnya. Jadikan TVET ini adalah industri pilihan pertama anda untuk anda memilih di mana tempat untuk anda menyambung pengajian tinggi. Sama ada di Politeknik, Kolej Komuniti, MTUN, SIAS, terlalu banyak sebenarnya institusi yang menyediakan ataupun memberikan ruang kepada anda atau memberikan akademik kepada anda dalam bidang TVET. Dan saya juga menyeru kepada ibu bapa di luar sana bahawasanya saya sebenarnya berterima kasih kepada ibu saya lah, Puan Azizah, dan juga arwah ayah saya Kamarul Zaman, Cik Kamarul Zaman, kerana telah membuka mata dan memberikan saya satu, orang kata apa, stepping stone di dalam bidang TVET ini. Dan kepada ibu bapa di luar sana, percayalah bahawa TVET ini sebenarnya mampu untuk menjamin masa depan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kita masih baru untuk mengorak langkah dalam bidang ini dan terlalu besar peluang sebenarnya. Itu daripada saya. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada dua tetamu kita pada hari ini. Di hujung sebelah sana kita bersama dengan Teknologi Zainal Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKP, JPKK, Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Saudara Izzat Zikri Kamarul Zaman, YDP MP Politeknik Kebangsaan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Shah. Terima kasih kerana sudi masa bersama kita pada hari ini. Dan pastinya sistem pendidikan TVET dalam negara sebenarnya berperanan sebagai game changer sebenarnya dalam menghasilkan modal insan berkemahiran tinggi dan meningkatkan daya saing tenaga kerja tempatan serta menjadi enjin pembaharuan dalam negara, malah berperanan penting untuk Malaysia menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi pilihlah cabang dengan betul, pupukkan minat daripada awal supaya kita tidak tergelincir di masa akan datang, dan juga itu yang paling utama untuk kita sama-sama berjaya di dunia dan juga di akhirat. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Know that you matter. You're doing a good job.